Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Akbar Ghazali dalam Buletin MBI edisi ke-16. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Saksikan fokus utama edisi kali ini. Malaysia Women Marathon MCIS bakal jadi acara tahunan negeri Perak. Lebih 25 lokasi di Bandaraya Ipoh terima tong sampah percuma. MBI mahu jalin kerjasama dengan negara Turki. Kerajaan Negeri Perak akan mempertimbangkan untuk menjadikan program Malaysia Women Marathon MCIS Live sebagai acara tahunan. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Nurli Ashlin Muhammad Razi berkata, inisiatif itu sekaligus menarik jumlah pengunjung ke negeri ini. Menurut beliau, penganjurannya secara langsung akan memperkenalkan Bandaraya Ipoh kepada peserta yang terlibat. Seterusnya, memberi impak positif khususnya dalam bidang pelancongan. Jadi saya terlebih dahulu mengalu-alukanlah penganjuran program seperti ini kerana ini sudah semestinya akan memberikan lonjakan kepada bilangan pengunjung-pengunjung yang datang berkunjung di negeri Bandaraya Ipoh dan negeri Perak. Sebenarnya kami dalam perancangan tu menjadikan ini sebagai satu acara tahunan di mana kita adakan full women marathon di Bandaraya Ipoh itu sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang. Terdahulu, Datuk Nurli bersama Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin telah menyempurnakan pelepasan MCIS Live 2022 di Padang Ipoh. Program MCIS Live Malaysia merupakan anjuran kali pertama di luar Lembah Kelang, Selangor, telah menarik lebih 2,000 penyertaan. Siri maraton tersebut terbuka kepada orang ramai yang berumur 16 tahun ke atas menerusi jarak larian sejauh 5, 10, 21 dan 42 km duo. Lebih 25 lokasi di bandaraya ini telah menerima tong sampah secara percuma yang disumbangkan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Pemberian itu dilaksana menerusi program pembudayaan amalan penggunaan tong sampah menuju Ipoh Bersih 2023. Dalam program berkenaan, MBI telah mengedar lebih 43,000 tong sampah sebesar 120 liter kepada pegangan domestik untuk kediaman. Jadi maknanya saya kata lebih 20%, dah ada up sikit kepada 23 ke 24%, hampir 25%. Dan sasaran kita hujung tahun ni kita boleh capai 30%. Ataupun hampir lah ke 55,000 macam tu. Mana kita akan ada order usaha sampai hujung ni, kita boleh distribute lebih kurang 12,000 lagi. Sebab kita kena faham, Ipoh domestik macam saya kata, pegangan je 180,000 rumah. Kalau nak tahu yang kita edar ni 43-44,000 ni, lebih besar daripada sebahagian majlis perbandaran punya pegangan kediaman. Masalah kita kediaman tu banyak sangat. Macam setengah PBT, macam even Selangor pun, dia yang banyak tu kilang, industri kan. Kita kilang industri ni tak berapa banyak. Yang banyaknya kediaman. Datuk Rumazi berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program pembudayaan amalan penggunaan tong sampah menuju Ipoh Bersih 2023 di Taman Perpaduan Koperasi Ipoh. Hadir sama Ahli Majlis MBI Zon 2, Puteri Holijah Muhammad Rali dan Ketua WIP MBI Datuk Mazlan Abdul Rahman. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan melaksana lebih banyak perancangan dan kerjasama bersama negara Turki, terutama dalam bidang teknologi dan kejuruteraan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin berkata, usaha itu sekaligus dapat memberi impak besar dalam bidang digital sesuai sasaran Ipoh menjadi bandar pintar menjelang 2030. Jelas beliau, selain perkongsian teknologi, kerjasama tersebut akan melibatkan perancangan sektor pelancongan. Dia punya teknologi, dari sudut teknologi, dia agak lebih ke depan daripada Malaysia. Jadi yang itu yang kita nak belajar daripada. Selama hari ni kalau tengok Ipoh, banyak teknologinya datang daripada Asia Timur. China, Jepun, kan? Itulah. Cuma hari ni kita nak kembang. Lagi satu yang kita normal yang kita rancang untuk pelancongan.
Sebab kita tahu Eropah Timur ni, bukan je Turki je, sampai ke Bosnia, sampai Hungary semua tu, dia juga antara tempat pelancongan yang baik, yang terkenal seluruh dunia. Mungkin kita akan berurusan through melalui Turki ke wilayah itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas kunjungan hormat Ketua Jurutera Lori Kompaktor Turkiye ke atas Datuk Bandar Ipoh di bangunan MBI di Ipoh. Dalam kunjungan hormat itu, Ketua Jurutera Oktay Keskin mewakili syarikat Orakçı Makina dari Turkiye. I like it in here because it's very cool city and very fresh city and very clean city. We are happy with together working in Ipoh, and after that, So your expectation from this collaboration? yeah, for business, yeah. Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat merasmikan program klinik bergerak saringan kesihatan nasional yang dikenali Purple Truck baru-baru ini. Program tersebut telah berlangsung di Padang Ipoh, Perak. Dalam program berkenaan, baginda berkenan merasmikan Purple Truck dengan menandatangani plak diiringi yang di-Pertua Badan Amal dan Usaha Isteri Negeri Perak, Datin Seri Azir Zubin, sebelum melawat pameran di Astaka Padang Ipoh. Klinik kesihatan bergerak itu merupakan truk sepanjang kira-kira 5 meter yang diubah suai sebagai platform untuk menganjurkan bengkel kesedaran dan kesihatan tentang penyakit kanser dan penyakit-penyakit tidak berjangkit di kawasan pendalaman dan luar bandar. Program Komuniti Masyarakat Purple Truck merupakan sebuah inisiatif hasil kerjasama MCIS Life dan Persatuan Kebangsaan Kanser Malaysia NCSM. Purple Truck akan memulakan jelajah bersama pasukan perubatan terlatih dan sukarelawan NCSM ke lokasi seluruh semenanjung Malaysia. Antara program yang akan dijalankan adalah ceramah dan bengkel interaktif berteraskan gaya hidup sihat, kesedaran kanser dan penyakit tidak berjangkit, penilaian kesihatan am dan saringan kepada 3 jenis kanser. Kompaun sebanyak RM250 akan dikenakan kepada premis perniagaan di bandaraya ini jika gagal mematuhi arahan pemasangan dan mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Pendekatan itu diambil tertakluk di bawah Seksyen 107/2 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumazi Baharin, setakat ini pihak Majlis Bandar Ipoh MBI masih mengamalkan sikap toleransi dengan menasihati pemilik premis berkenaan berbanding menggunakan kompaun. Nak mengibar jalur gemilang ni memang kita dah syorkanlah semua warga Ipoh untuk mengibarkan jalur gemilang. Dan apa yang paling penting bagi saya lah, bukan sangat selain daripada ini wajib buat kan, tapi yang lebih penting itu roh kita menyambut kemerdekaan. Yang itu lebih utama. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Kibar Jalur Gemilang peringkat MBI 2022 di Persiaran Bandaraya di Ipoh. Lebih 1,000 warga kerja MBI termasuk ahli majlis turut sama memeriahkan pelancaran program berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Rumazi turut memberitahu pihak MBI telah mengedarkan 6,000 notis pemasangan bendera di premis-premis perniagaan di Ipoh. Majlis Bandar Ipoh MBI sentiasa mencari ruang untuk menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam mempromosi bandaraya ini. Kunjungan juruhebah dan kru stesen radio Era ke Ipoh baru-baru ini sedikit sebanyak membuka tirai dalam memperluas jaringan strategik bersama stesen radio popular itu. Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumazi Baharin berkata, MBI sedia untuk berkolaborasi dengan stesen radio itu bagi tujuan promosi dan latihan secara menyeluruh. Ipoh memang kita nak fokuskan dia sebagai satu bandar seni. Ini masa Datuk Nori datang pun. Dan juga untuk kita bangkitkan Ipoh sebagai dipanggil sebagai cultural economy di Ipoh. Ekonomi budaya. Jadi Astro ni sebenarnya kita akan kerjasama sebagai rakan strategik kita. Kita akan keluarlah bukan dengan Astro je, dengan banyak company lagi kita keluarkan. Kerana nak jadikan bandar budaya ataupun bandar seni ataupun bandar kreatif, dia memerlukan kerjasama banyak pihak. Dan kita kena ingat, kita kalau jadi ni, kita the first city lah, bandar pertama yang buat bandar budaya ni. Jadi which model yang terbaik, sebab tu kita kena tanya ramai orang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Ipoh. Baru-baru ini, skuad Radio Era telah berkunjung ke Lost World of Tambun di samping meneruskan program Tour Era selama sehari di bandaraya ini.
Antara penyampai Radio Era yang hadir ialah Radin, Nabil, Hanif, Ray, Munabela, Zahir, Daniel dan Isha Nur Syam. Kunjungan skuad Radio Era juga secara tidak langsung dapat mempromosikan beberapa produk pelancongan utama di Ipoh. Baiklah saudara, laporan itu menutup buletin MBI edisi ke-16. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan semarakkan semangat kemerdekaan. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.